Assalamualaikum, selamat berhujung minggu. Kembali bersama dengan Ezri Mukris, Mia Hassan dalam Borak Tesi Peng. Macam biasa, live 45 minit. Dan Mia, anything you want to share about your... Apa? Belum. Nyata orang ketuyak beng-beng. Belum apa-apa lagi. Belum greet lagi. Orang-orang penonton di TCP lama dah sidang kami dua atau ujung minggu. Hai, apa khabar? Ezri baru cari tanah. Jangan macam Mia. Baru cari tanah. Nyabok first time ujung minggu live di set. How do you feel? Alright, I feel great, and then I feel like macam saya dah beza pun sama ya live sebenarnya tu action lebih dah. Okay, so how's the weekend? Dah vaksin ke you? Belum, aku masih bersabar menunggu ketibaan appointment di dalam My Sejahtera. Mungkin hari tu, never know. Kata aku cek balik lah. Kau bila second dose Ezri? On the 5th. Okay. 5th of July. Sama-sama dengan kami ya. Kelak kita akan jumpa, okay? Aduh. Tolong ambil gambar kami. Kami pergi seorang first dose, saya ambil gambar aku. Saya dah, saya sudah vaksin, saya dah. Alright, so macam biasa, everyone akan ada things that we would like to share with you. And the first thing is current issue. Apa yang terjadi, benda-benda berita-berita yang terkini. So, it's about a good stuff. Berita baik untuk kita, warga dan rakyat-rakyat Sarawak. Menurut Minister of Local Government and Housing, Datuk Seri Dr. Sim Koo Hian, Sarawak will probably be the first state to achieve herd immunity. Ooh. Yes, the first one to achieve herd immunity against COVID-19 by August. So by August, insyaAllah, 80% of the population will get vaccinated, akan divaksinasi, and then mungkin macam New York pula lah dah lift off the COVID restrictions. InsyaAllah, amin. And then apa yang kita tahu dekat Sarawak tu pun kira laju, and then kita pun banyak PPV lah dekat shopping mall pun ada dipakai kena itu lah. Nampak banyak tempat, so banyak disperse the areas, locality. Masih Mia Allah dapat vaksin? Oh, masih je aku bersabar. Jadi mungkin kita orang belum register di My Sejahtera. And always update nangga kita orang pun location and your date of appointment. Okay, herd immunity by August. Okay, right, dah settle lah. Alright, next guys. Tu pasal viral dekat sikit akaun Facebook. Okay. Asalnya berlaku dekat Singapura lah. Sebab instant noodle kan kita tahu before kita masak semuanya warna kuning dalam paket nak. Yes. Putih ke kuning-kuningan lah. Yes. But then dekat Singapura ada warna merah guys. Warna merah. And then aku macam, apa namanya? Beliang lah orang pun orang sih tahunya first time merah minyak. Tapi tu instant noodle. Yes. Ya, pada yang putih. Ya kira macam instant noodle goreng dekat Singapura. And then something new. Apa? Kali ke cili kah apa? Ke sos kah? Si tahulah macam ni jadi merah. Tapi for us yang biasa di Malaysia, usually culturally, macam di kedai-kedai mama, hanya akan buat warna kuning, digoreng. Tapi tu sebenarnya apa nama tek? I don't know, it's colouring kah? Sino? Probably it's colouring. Too much aku memang cancel na tu nama. Memang beliak mak kena. Memang si akak. Kali dipugih bukan beliaknya. Jadi this one actually in Singapore, ni ada type yang pun. Mungkin kita orang mau the normal one, you can say the Chinese instant noodle goreng. Oh. Ataupun the apa nama teh? Ya, ada beza lah, ada Thai, ada putih biasa. If you want the normal one, you say to them that kita mau the normal one lah. Mun kita orang simadah kita orang mau the normal one, they will give you the red one. Tapi rasanya sama aja. Sama aja nya. Sama aja, just colornya aja. Boleh order apa-apa tak sia, tapi kena getah katanya. Kena getah. Getah sayur. Getah sayur. Alright, so that is it for our current issue and what's viral. But don't worry, lepas tu kami akan kembali lagi dengan my favorite part of the show, Did You Know? And what's on Twitter. So stay tuned on Borak Tesi. Salah. Did you know tu? And we are back on Borak Tesi Peng. Kan kalau ada aku ketik kau salah. So
On the second part, we will share some of the things yang mungkin kita orang belum tahu, mungkin kita orang mesti tahu, tapi kami orang mau confirmkan dengan kita orang ya. Ayat Ezri, aku copet aja ayat Ezri. But before that, when kita orang ada terlepas any of our shows, don't worry. Search saja dalam YouTube TVS TV My. And then please, do follow our Facebook and Instagram. Macam biasa juga, TVS TV My. And then mungkin kita orang ada idea kah, ada feedback kah, mau di-share dengan kami orang, please do let us know. Send us an email at bora@tvstv.my. Okay. Did you know, Azri? Bila aku nak pakar. Oh, kena. Alright, did you know? Okay, now kita pun tahu lah macam ni keadaan dekat Gaza kita tahu nah. Yes. And then mungkin ada yang tahu kita tahu macam ni sumber nak nangga apa yang berlaku kehidupan dekat Senun, but then tahu ada one guy ketua pegawai eksekutif Cinta Gaza Malaysia, Muhammad Nadir Al-Nuri Kamarul Zaman. Panjang nama itu. Ya, kita tahu berada dekat semenanjung Gaza. And then ada kongsikan macam ni kehidupan dekat Gaza baru-baru Ada tu. shopping mall. Ada shopping mall. Jom kita layan Viti lah. Pada kalian mungkin kepelikan yang kalian jangkakan tidak ada di bumi Gaza. Di bumi Gaza ni dia ada sebenarnya shopping mall lah. Nak kata kompleks tu tak lah. Shopping mall. Dan saya nak tunjukkan apa yang dijual bahagiannya. Ini adalah Ajiban, Cheese. Ini sebahagian daripada rempah ratus yang ada. Jadi yang saya tulis dalam senarai yang nak dibawa dari Malaysia ni yang tak ada di sini lah. Jadi sebenarnya ada yang ada di sini. Tu kayu manis. Tapi yang saya minat ni yang belah-belah sini yang kalian rasa pelik, iaitu ikan. Ni bila mana laut boleh beroperasi, maka ikan boleh masuk ataupun nelayan boleh keluar. Jadi ni semua ada dalam bumi Gaza, tapi harga mahal lah. Dan biasanya orang yang kurang sikit duitnya dia beli yang frozen macam ni. Jadi insyaAllah kita buat pendedahan bumi Gaza sedikit demi sedikit untuk kalian kenal dan tahu bahawa Gaza ni taklah seperti yang kalian bayangkan. Kita sebut selalu bahawa barang ada boleh masuk, tapi masalahnya bila mana ekonomi yang disekat yang menyebabkan kuasa membeli tidak ada. Yes. Macam lah kehidupan dekat certain part of Gaza memangnya lagi stabil lah kata orang lah. Yes, nya beloknya si dikacau lah. Yang sini kacau, jadi kacak lah. Okey, Yeah, dan kita Tok Tik shopping mall. dekat semenanjung Gaza. Kita boleh check lah dekat social media. Siapa namanya Tok Tik? Muhammad Muhammad Nadir Nazir. Al-Nuri Cinta Gaza Kamarul Malaysia. Zaman, Eksekutif Cinta Gaza Malaysia. Yes. Okay. Mesti tanya Kepuis lah, Kepuis kat sini. Oh, okay, press lagi. Yes, David Liu kah? Alright. So, next one. Okay, now kita mau bola appointment dekat bank kah ataupun any agency kah, any corporation kah. It's a little bit difficult lah. So, jangan worry. Jangan bingung. Kita orang nak buka akaun tabung haji, kita orang boleh buka secara online ataupun secara maya, okay? So, siapa-siapa nak buka ya, kita orang boleh buka melalui website THI Jari. TH stands for tabung haji, I Jari. So, apa yang kita orang perlu pola is kita orang perlu isi je lah detail secara online. Lepas kita orang isi detail ya, kita orang pergi ke tabung haji, embak my card dengan kita orang pun amount permulaan berapa kita orang mau deposit dalam akaun yang kita orang nak buka ya. Pasal pola pengesahan biometrik, meaning kita orang pun cap jari lah, cap jari standard lah, cap jari. Pasal ada dokumen, a little bit of dokumen pengenalan lah. Kelak adanya akan padah dengan kita orang lah apa yang kita orang perlu mbak. Jadi si perlulah nak berebut gila pergi ke tabung haji, polah dolok dalam THI Jari tu. Dah isi-isi, bawa kita orang mbak ke tabung haji. Si perlu tunggu lama. Si perlu tunggu lama. Tapi puan, mun kami ngambak parents kami tuan boleh wakil ibu boleh. Isi je dulu. Agak-agak kita sebenarnya. Online, everything is online kena tu. Yes, semua ada online kena tu. And mun kita orang ada any inquiries, ada pertanyaan, call tabung haji pun hotline 0362071919 ataupun kita orang just download lah aplikasi THI Jari ya, and then ataupun just search je lah dalam
internettabunghaji.gov.my. Yes, semuanya di InsyaAllah ujung akan jari memudahkan. kereta. Okey. Yes. Next talk pasal Diet. 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 Okay, Diet. Kamek kelakar. Aku sih nak kelakar gila hal diet tu. But then I know lah nya every day ada Tok. lain-lain dah dimakannya. Dah tak, Mia kami dah settle dah orang tu. tahu, okay, macam kita tu, kami dah orang, mau start diet, and diet the right way. Okay, bukan macam dulu ikat perut tapi dah, no. Now kita dah ada Atkins diet, orang dah tahu about intermittent fasting, but now, ada baru lagi, General Moto Diet, ataupun GM Diet. Tu a little bit hardcore lah, tu producer kami yang sanggup molah. Jadi, tu diasaskan oleh General Motors di Amerika Syarikat, and then tu diuji ke atas diuji ke atas daknya pun employee lah dekat sia. And di backup oleh John Hopkins Research Center. Jadi macam ni mau start GM Moto tu, nya bersifat detoxification. Oh. Nya detox barang makan kita orang, detox badan kita orang. So first day kita orang hanya boleh makan buah-buahan kecuali pisang. First day, only buah. Apa-apa buah lah, sedahat kecuali pisang. Second day, sayur. Boleh apa-apa lah. Ikut kita orang pun cita rasa boleh apa. Tapi only sayur je. Third day, makan kentang aja. Kentang aja. Oi, kentang aja. Pasal buah-buahan kecuali pisang. Kentang dan buah kecuali pisang. Fourth day, kita orang boleh makan pisang dengan susu aja. Boleh lain. And then fifth day, tok dah start okey sikit lah makan sumber protein dengan 6 biji tomato. Apa contoh-contoh protein? Protein macam ikan ke, ayam siapa tahu. Tahu. Okay, so and then hari ke-6 kita orang boleh makan the same thing again, sumber protein dengan any of sayur-sayuran lah. And then last day, 7 day, diet tu untuk seminggu je, 7 day. Boleh makan nasi, tapi bukan sebarang nasi lah. Bukan sebarang beras. Boleh makan beras perang. parboil ataupun basmati ataupun beras perang. Perang. Perang lah. Nya okay, nya for a week. So Yes. next week pola lagi benda sama. Asyik perlu. Tok at least once a month je enough. Once a month enough. Lepas ya, mun kita orang dah, mun kita orang dah okey. Lepas ya, maintain kan buat badan melalui intermittent fasting kah. Kita boleh makan pisang lah. Ada 2-3 hari dah boleh makan pisang. Tapi Tok boleh tahan, okey. Kita orang boleh, boleh coba. Boleh kurangkan sebanyak 5 to 8 kilogram. Mau kami coba? Kau tinggal kayu. Tinggal kayu, tinggal tulang. Jadi kotas aku. Tapi kita orang boleh search lagi lah. Pola a little bit more research on GM diet because it's a little bit hardcore. It might not be for everyone, but no harm to try. Yes. Tapi mungkin kita orang it's not up for it, it's okay. Boleh try intermittent fasting Jangan dulu. cuba direct lah. Jangan terus nak dekos. Yes, hardcore. Saya dah makan nasi. Aku siapa? Bahaya ya. Tidak mian nak sepat makan. Alright, what's on Twitter? Alright, what's on Twitter? Kita tahulah during this pandemic pas semua dah mula dah masuk tahun kedua dah. Yes, tahu. Kita boleh travel apa semua, but then dekat Malaysia Airlines MAS setidaknya ada kongsikan this one video throwback lah. Ya, setidaknya remind ke kita macam ni masuk dalam flight. Oi, rindunya. This is your captain speaking. Gitu. Kita dengar BT ya. Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board a Malaysia Airlines flight MH4 from Kuala Lumpur to London. My name is Alif Yoska, your co-pilot. With me on the flight deck is... Rindu je lah. Tok video tok panjang sebenarnya. Panjang, 30 30 minit. Mungkin kita orang buat nangkat search dah dalam YouTube, MH pun official account. Kan Instagram ada je nah. Instagram tapi nasi full, 30 minutes. Dalam YouTube je 30 minutes full. And kita orang dapat dengar bunyi dari masuk waiting departure hall ya, tunggah ada bunyi stewardess datang macam coffee or tea. Saya dah. Oh ya, saya dah. Saya dah. Ya kau. Ya ilusi. Sembah ratu. Sembah ratu. Jadi hopefully when the day comes and when everything is normal again, kita akan dapat experience balik apa yang kita dapat experience for 2 years. So make sure you guys get yourself vaccinated and practice SOP. InsyaAllah by August, kata Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, we will achieve
herd immunity. Let's go. Yes, dan possibly kita boleh merentas negeri lah. Kata Sidak nak, mun semua dah berjalan dengan lancar. Kami kira tu dah first dose. So mungkin sebelah kaki kami dah ke Thailand dah kali. Contoh. Okey lah kena mesti Thailand aku mesti tahu. Thailand base. Base Thailand. Okeylah. Alright, so that's it for Did You Know and all that stuff. Now it's time kami berdua Ezri nak ngempak our guest. Guest tu cikgu. Oh, cikgu. Selamat pagi cikgu. Kena ialah jadi dia tak bukan cikgu. Sebarang cikgu. Bukan sebarang cikgu. So if you guys want to know, stay tuned on Barat Tesi. Assalamualaikum guys, we are back dalam Borak Tesi Bang. Selamat pagi cikgu. Sebab hari tu kita ada guest, seorang cikgu yang bukan cikgu biasa-biasa. Nya seorang cikgu di Kuching tapi nya mengajar di luar bandar. Jadi kita nya pun dah viral I think. Stop lah, pasal kita tanya. Okay, di sebelah kami itu kita ada cikgu Natasha. Hai cikgu, selamat pagi, selamat petang cikgu. Selamat Selamat petang. Okay, cikgu Natasha. What's your full name? Nama kami Natasha Nuranis binti Zulkifli. Oh, okay. Kita ngajar dekat? Kami mengajar di salah sebuah sekolah pedalaman di daerah Serian. Oh, sekolah so pedalaman tahap 1. Turun naik. Kami diam di Serian and then kami back and forth lah pergi ke sekolah driving. Oh, okay. So, okay lah kita mau tahu lah macam ni. Perasaan kita first time kita mendapat that offer letter mengajar dekat luar bandar tu. At first kami nang rasa macam terkejut lah. That time kami masih di Sinun sebenarnya. Dulu kami belajar di IPG KPI Bandar Baru Bangi Selangor. So before kami habis belajar, memang kami praktikum di SK Cyberjaya. So when I got called for the posting, kami masih di Sinun sebenarnya. So I was quite surprised. Soalnya Madah, Cikgu Natasha kita dipostingkan ke Sarawak. Saya ambil tanya alanya, sekolah ni daerah Serian, sekolah pedalaman. Pasal ambil pun macam, sekolah pedalaman. Because tahu kami, Serian kan dekat dengan Kuching lah. Macam dekat bah. So ambil macam, belah ni yang sekolah. Kita expect dia dekat bandar Serian lah. Bandar Serian. So ambil macam, sekolah ni yang pedalaman dekat Serian tu nak. So pasal yang ada si hal kita apa diri cak kelak sekolah tu dekat sempadan Simunjan Serian. So kita ngajar sekolah rendah ke menengah? Kami ngajar di sekolah rendah SK Semada. Subjek apa tak belajar? Mengajar English. Oh, English. So meaning you. Okay. Boleh juga speaking. Okay, kita orang as a teacher, kita orang memang siapa pilih kah? I mean, habis study je kita mau mengajar sini memang siapa pilih kah? Okey, maksud kita pilih sekolah. Pilih sekolah sini kita mau. Okeynya macam tu. During masa kami ialah few months before posting, kita ada isi lah, isi borang. Sini kita boleh pilih 3 negeri yang kita mau dipostingkan. Waktu ya kita boleh pilih. Tapi specific school saya pilih lah. Specific school sih, nya akan ikut kekosongan dan ikut option kita. Okay, faham. So macam ni, okay. Of course kita akan pada parents kita, mak kami pasal ngajar dekat sekolah dalam tu. Apa reaksi parents kita? The first one that I call was my mom. Saya ada, Mak, kami dapat SK Semadak Serian. Tapi pegawai Tek Madan kami tak sekolah pedalaman. Pasal Mak ambil Madan. Syukur Alhamdulillah sebab dapat Serian nak. Jauh-jauh ni pun Agik dapat at least Agik dalam tanah lah kata orang Agik dapat kuang kuit. Okay, faham. So kami nang, my mom was so happy. Bapak mek pun sama. Because kami dah belajar di Bangi like 5 tahun setengah. So this time I'll be coming back for good. Okay, berapa lama dah kita ngajar dekat sekolah itu? 5 tahun. Masa tu 5 tahun dah? 5 tahun lebih. Okay, so we of course orang putih lah. Okay, okay lah. Mau flashback balik lah. The first time, the first day kita datang ke sekolah ya. What is your expectation? Expectation, saya tak nak expect apa.
Tapi yang Mek ingat first time Mek masuk sekolah ya, Mek rasa macam sebabnya suasana kampung. Rasanya sangat harmoni. And then guru besar time ya Cikgu Nixon. Nya dah first lah guru besar kami. Cikgu. First, Okay. first kami pergi sekolah nak. He was my first headmaster. Mek Nangga Sidak, guru besar dan warga sekolah sangat-sangat friendly. So Mek macam teruja Cikgu-cikgu lah. lain dekat saya, staff-staff lain ada sih yang sama ada kucing ke ataupun memang lokal dekat Serian tu? Most teachers memang setidaknya drive dari Semahan and some dari Kuching every day. Ui, tahan. So kami kira okey sebab kami dari Serian. Oh, kita ada di so stay kat Serian lah. Stay kat Serian. Oh. Best kan ngajar dalam pedalaman. I mean, yalah compare dengan bandar kan. I think pedalaman tak macam lebih tenang lah kata orang nak. Kami sure sebab kami dulu kami praktikal dekat bandar. Ada keseronokan sendiri. Di luar bandar, di pedalaman ada keseronokan sendiri. Di sini pun kami pasti semua cikgu merasa seronok sebenarnya. Yalah, as a teacher tak. Kami pun ada cita-cita kami as a teacher je sebenarnya. Jadi cikgu apa? PJK. Oh. Tapi sekolah mesti posting lah sekolah yang all girls lah kata orang lah. Girls. Okeylah. Sepanjang 5 tahun kita kita ngajar dekat sekolah pedalaman tu. How's the student dekat sini? I mean, are they like sama ke tak di bandar ke? Sama je nak. Nembiak tu macam ni nak madah. Nembiak patternnya sama. Kanak-kanak they are being kids lah nak. Cuma macam anak murid kami setidaknya agak teruja nangga orang luar. Macam contoh Hamid nak, cikgu perempuan pakai tudung. Mungkin sebelum tu sekda cikgu gelak kami rasalah. Rasanya setidaknya satu yang happy dengan kami. Walaupun ada language barriers, tapi rasa bolehlah kami boleh mingle dengan setidaknya and sama setidaknya sikit. Oh, dalam kelas berapa orang? Dulu mula-mula kami posting kami ajar year 1, 2, 3. Oh. So dalam sikit kelas around 7. 7? 7 orang. Kejut aku. And now I have 10 in year 1. I have 3 in year 2. And year 5 may ada 7. Oh, sikit-sikit macam ya. Okay, faham. Tapi kami sebabnya nembiak yang dari ladang sawit sebab kami ada ladang sawit yang kilang minyak bah. And dari kampung sekeliling ya. Saya orang si ajak lah. Memang the whole school I have like 42 students ya. Oh, sikit ya. Sikit. Okey lah. Okey, kami pun sekolah dekat sini memang sub juga lah dengan cikgu ke Dato'. Cikgu ku sekolah dulu ni dah ke Dato'. Saya dah lah. Sempat ngancin. I love all my teachers. Okeylah, lepas tu guys, Mia Hassan akan sambung lepak dengan Cikgu Natasha tu. Kami nak gerak dah. So, apapun kita akan kembali lepas tu dengan Mia Hassan. Borak Tesi Peng. And we are back with Cikgu Natasha Nurul Anis. Dalam borak Tesi Peng. Ujalut sikit Cikgu, Tesi Peng. Tesi Peng. Ya nak pesen Cikgu. Alright. So tadi Ezri dah tanya macam-macam soalan dengan Cikgu. Cikgu apa? Cikgu Natasha kah tunggah kita? Cikgu Natasha. Kita pun anak murid tunggah Cikgu Natasha dah. Kami teacher. Oh, teacher. Cikgu Menajwa. Cikgu English. Cikgu boleh. Teacher. Mana-mana. Okay, teacher Natasha. If you don't mind me asking, how old are you now? I'm 30. Oh, I'm 30. I'm 30. I'm 38. You are 30. 30. And kami Nangga kita pun ada pursue your education in PhD. Oh yeah, currently doing. Wow. Okay, so can you share a little bit more dalam your PhD? Okay, kami sambung dalam bidang tu. Kami memilih khusus language studies, pengajian bahasa. Linguistics lah. Bukan, language studies. Pengajian bahasa. Linguistics lain. It's lain. Okay. And then now tahun ke berapa dah? Tahun kedua.
Wow, ini estimated bila habis? Slowly and surely. Wah, selamat ke insyaAllah Doktor Cikgu Natasha. Tetap je InsyaAllah. Cikgu Natasha. Yes, okay. Sebagai seorang cikgu yang yang berkhidmat di pedalaman, apa kita rasa perbezaan yang ketara lah? Ketara. Sangat ketara. Apa yang kita rasa differentnya pun? Vibe kah? Pun cara pengajaran kah? Ataupun surroundingnya kah? Macam ni? Okey, mun dari segi surrounding, sebabnya jauh dari bandar nak. Jadi kami rasa aman damai. Yes. Aman damai. Sebabnya luar bandar. Luar bandar nak. Cuma perjalanannya agak jauh lah. Tapi bisa Tegal biasa. Yes. And then dari segi mengajar apa semua, kami orang memang dah di training dengan pedagogi, everything. Macam ni kita tackle nembiak, macam ni apa yang KPM pun ada beri kami orang guidelines, buku teks, segala material semua ada. And then JPN and PPD pun ada beri khusus apa semua. So macam biasa, macam semua cikgu pergi ke sekolah mengajar, cuma setiap hari mesti ada mungkin hari tu lain cara kita tackle this issue. Esok hari lain lagi. Mun rasa sikit cara yang si Chun dengan Nembiak tu, mungkin kita perlu cuba cara lain lagi. Esok. Dan yang berterusan lah. Tapi sikit modul pengajaran dan pembelajaran di luar bandar tu lainkah dengan di bandar pun? Ada separate modul ke sama? Asyik dah. Kita ada standardized. KPM ini keluarkan standardized syllabus lah yang diguna pakai untuk semua sekolah di seluruh Malaysia. I see. Fikir ada lain-lain teh. Asyik dah. Cuma cara cikgu je lah. Cikgu perlu kreatif, perlu bijak macam ni approach. I see. Okey, faham. Okey, sebab Cikgu Natasha tu bekerja di luar bandar, berkhidmat di luar bandar. Apa cabaran yang so far kita rasa berimpact lah dengan kita? Impact yang ketara cabaran tu. Dari segi lokasi lah. Yang agak jauh. Tapi macam pada adalah bisa Tegal biasa. Yes. Mula-mula dulu main posting kan Pen Borneo baru start. So dari Serian sekolah kami, ambil masa 60 km. Bukan masa, jarak. 60 km. So approximately 1 hour lah. Dari Tapi Kuching tu. No. Serian, Pekan Serian to my school. To SK Semada. Oh wow. 40 km Jaya Besar and then another 20 km saya perlu melalui jalan gravel. Saya sawit yang pernah berbatu. Batu. Yang sesuai pakai 4-wheel drive lah. Oh wow. Tiap hari lah journey kita di sana. Tiap hari. Dulu mula-mula Pen Borneo baru di Pola. Kadang sejam setengah buat sampai. Because nang anak. Tapi now gradually dah Pen Borneo pun dah makin lancar. Kadang 50 minit dah boleh sampai. Dan dah boleh pakai kereta sedan biasalah. Just masuk dalam kawasan sawit ya. Slow lah 20 je. Nunggu sampai. Wow, kita nang yalah lama-lama kita dah biasa. Dah biasa. So it's not really a problem for cikgu lah. Alright. So for you Zamek dan Angga, kita beri cupcake lah, beri kuih lah dengan anak muridnya. So kami dan Angga berindah hati. Bagusnya cikgu tu rindu hati mu anak ke sekolahnya tu. Apa yang mendorong kita pula macam ni? Ada kita mau attraction ke apa? Ya, salah satu kita mau anak murid dia suka belajar. Sebelum tak nak suruhnya suka belajar, kita boleh paksa. Betul. Dan biar makin dipaksa makinnya narik diri dari kita lah. So kita perlu ambil hati lah. Kubi tiup kata kita. Dia tak nak bunyi mak kami. Kubi tiup. So kami jadikannya rutin. Siapa pun birthday bulan tu. Kena pastilah siapa pun birthday. Mesti saja-saja aja ataupun dah nak raya ataupun dah nak Christmas. Hujung tahun pola party. Belilah dekat Kaizon, rangkut pokok kod Christmas ya. Nak merindu hati Nambia. Rasa nak rindu hati pergi sekolah. Okey. Yalah, seronok nak sebab seronoknya suka belajar.
Kaya biar si kami juga. Ini nak Ah, pergi yes, Indo. yes. Tapi macam online tu macam ni kita mau pola. Online memandangkan sekolah kami di kawasan a bit pedalaman. Jadi kekangan akses internet yang nang ada. Oh, okey. Yang nang si dinafikan lah. Tapi yang bagusnya pihak KPM, JPN PPD-nya memang support semua cikgu di seluruh Malaysia tu untuk teruskan mengajar. Nya bagi kita 3 cara, sama ada you opt for online, offline ataupun offsite. Macam kami pilih gabungan. Memandangkan anak murid kami nya si dapat nak join Google Classroom ke. Yes. Ada je lah cabaran tadi. Zoom pun si dapat nak. Yes. Jadi apa yang kami pola dan rata-rata cikgu sekolah pola, kami orang prepare modul ataupun guna buku aktiviti. Lepasnya setiap pagi seawal 7.30 kami akan pesan dengan ibu bapa. Pola grup lah dalam WhatsApp. Okay, let's say today we are going to do reading. Okay, refer to this page, etc. And then kami hantar voice note. Sebab Malaysia share YouTube, lain saya dah nak. Lain ada tapi sangat-sangat slow. So at least ada interaction lah. So hantar voice note, sidaknya dengar lah. Lepas tu sambil sidaknya ngangga teks, and then sidaknya hantar baik voice note dengan kami. So at least every day adalah nyebut bahasa Inggeris ya. Yalah dapat dengar ada pronunciation apa indah. Okey. Mau ada inisiatif diimpun lah menjadi cikgu tu. Yalah caranya antaranya lah. Yes. Okay. So short and sweet, Cikgu Natasha. What would you want to tell your students out there, and apa harapan Cikgu Natasha once all this has ending soon? Okay. Kami mengucapkan kepada semua cikgu di luar nun, teruskan usaha murni. Dan untuk ibu bapa, kami ucapkan terima kasih sebab kita orang semua sama-sama membantu cikgu untuk monitor anak di rumah. You are doing great job, all parents out there. Teruskan, dan untuk anak-anak di luar nun, ibu mancal. Okey. Dengan kata cikgu. Dengan kata mama bapa, and I really hope that soon kita bertemu lagi. Ya, bertemu lagi, boleh belajar secara bersemuka. Yes, insya-Allah dengan kata Cikgu Natasha, jangan nancah katanya. Alright, so thank you Cikgu Natasha. Thank you so much. We wish you all the best in your future endeavours with your PhD and all. So everyone, jangan lupa Borneo Jazz Festival happening tonight. Macam biasa, you can watch it on TVS. And tomorrow, macam biasa je, the same faces, Mia Hassan, Ezri Mukris, 2:15 p.m. Astro 122, My VB 122. You know the drill, everybody. See you tomorrow. Pengumuman untuk siapa-siapa yang ingin menjadi sukarelawan perubatan, anda diperlukan sekarang untuk membantu urusan vaksinasi di pusat pemberian vaksin di seluruh Sarawak. Syarat-syarat penyertaan mestilah warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, sihat dan cergas secara fizikal dan mental, sanggup bertugas di lokasi yang memerlukan dan tiada sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 dalam masa 14 hari. Jika berminat, sila daftar sekarang di e-recruitment.sarawak.gov.my.